Seperti yang kita ketahui pada 24 Februari lalu, negara sekali lagi telah menyaksikan pembentangan belanjawan 2023 dilakukan oleh Perdana Menteri kita iaitu Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Apa yang menarik, peruntukan kali ini menyaksikan nilai yang lebih besar iaitu 388.1 bilion ringgit Malaysia. Sebagai perbandingan untuk peruntukan sebelum ini, 2019 adalah sekitar 316.5 bilion ringgit Malaysia, diikuti 2020 dengan 299 bilion ringgit Malaysia, 2021 322.5 bilion ringgit Malaysia dan 2022 332.1 bilion ringgit Malaysia. Jadi dengan peruntukan yang besar ni, mari kita rungkai apa input yang menarik di sebalik belanjawan 2023. Jumlah bajet kali ini kalau kita tengok secara asasnya dipecahkan kepada beberapa bahagian peruntukan iaitu perbelanjaan mengurus dengan 289.1 bilion ringgit Malaysia, diikuti dengan perbelanjaan pembangunan 99 bilion ringgit Malaysia dan simpanan luar jangka pula dengan peruntukan 2 bilion ringgit Malaysia. Jadi dalam bajet kali ini terdapat beberapa sektor dan segmen menerima peruntukan tinggi. Antaranya adalah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan peruntukan 55.2 bilion ringgit Malaysia. Saya lihat bajet untuk KPM ini adalah senada dengan prinsip madani yang dizahirkan oleh kerajaan ketika ini iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan Malaysia. So apa makna di sebalik meningkatkan mutu pendidikan ni? Adakah pendidikan kita ni tak elok? Adakah pendidikan kita ni keterbelakang? Tak, sebenarnya ini adalah usaha untuk menambah baik, antaranya melibatkan tidak sekadar teknologi tapi melibatkan kepada infrastruktur bangunan, sistem kemudahan serta nutrisi para pelajar. Untuk pengetahuan anda, setakat Januari 2023 didapati 830 buah sekolah telah dikategorikan terlibat dengan isu daif. Mana kata bangunan serta infrastruktur mereka berdepan dengan masalah, so ia harus ditambah baik. Ini adalah data KPM sendiri di mana ia tidak sekadar menggugat aspek keselamatan para pelajar, guru ataupun petugas, tetapi ia turut memperlahankan kecekapan sistem pendidikan negara dan secara tak langsung turut menyebabkan kemudahan para pelajar semakin merudum. Maka penyelesaian untuk isu ini adalah kerajaan pada bajet kali ini akan memperuntukkan 920 juta ringgit Malaysia untuk naik taraf bangunan serta infrastruktur sekolah daif, diikuti dengan 900 juta ringgit Malaysia untuk kerajaan menyelenggara kemudahan semua jenis sekolah, tidak mengira sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Cina dan Tamil. Ini sekaligus akan meningkatkan lagi kecekapan sistem pendidikan negara. Lebih menarik, usaha ini juga turut akan memperlihatkan penyediaan kemudahan khas di sekolah untuk pelajar OKU. Selain daripada untuk tingkatkan infrastruktur dan pembangunan di sektor pendidikan negara kita, kerajaan juga pada bajet kali ini memberi tumpuan kepada perkembangan nutrisi serta perkembangan sokongan digital untuk sektor pendidikan negara kita. Maka di bawah peruntukan KPM ni sendiri, kerajaan telah meletakkan beberapa penyelesaian. Antaranya, peruntukan rancangan makanan tambahan telah ditambah baik iaitu daripada 652 juta ringgit Malaysia kepada 777 juta ringgit Malaysia untuk tahun ini. Dijangka ia akan memanfaatkan sekitar 700,000 murid negara. Selain murid sekolah rendah, murid prasekolah juga dapat menikmati manfaat di bawah program makanan prasekolah dengan peruntukan sekitar 108 juta ringgit Malaysia. Dijangka melalui peningkatan peruntukan pada kadar nutrisi ini akan memberi manfaat sekitar 240,000 murid negara. Sementara itu, berhubung sokongan pendigitalan dalam sektor pendidikan negara, kerajaan pada bajet kali ini telah menzahirkan hasrat mereka untuk membekalkan sekitar 50,000 laptop secara berperingkat. Tidak hanya pelajar sekolah, pelajar IPT juga turut akan menerima manfaat tersebut. Macam tadi kita dah sentuh tentang peruntukan di bawah sektor pendidikan rendah dan menengah. Sekarang kita akan bagi tumpuan untuk sektor pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana peruntukan dia? Iaitu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Untuk KPT, dia telah menerima 15.3 bilion ringgit Malaysia. Peruntukan ni semakin meningkat untuk pengetahuan semua. Jadi apa yang menarik, apa yang ringgit lihat di bawah KPT ni adalah usaha negara untuk memacukan semula segmen R&D iaitu penyelidikan dan pembangunan. Seperti yang kita tahu,
untuk kita mengukuhkan ekonomi digital, untuk kita memperkasakan ekonomi digital Malaysia, R&D tu sendiri kena kukuh. Sebab apa? Kalau dekat Malaysia, R&D ni perbelanjaan dia tidak diberi fokus, tidak diberi keutamaan sebelum ni. Untuk kita, kalau R&D untuk bahagian saintifik, pengetahuan saintifik, yes, kita memang tinggi, kita memang banyak. Tapi kalau untuk bahagian perkomersialan, pelaburan R&D itu sendiri agak rendah. So ini antara usaha negara lah. Jadi antara penyelesaian dalam bajet ini, Malaysia telah sediakan 428 juta ringgit Malaysia untuk rancangkan R&D negara melalui tidak hanya KPT tetapi melalui MOSTI juga. Apa yang menarik usaha lonjakan R&D ini termasuklah penyaluran 50 juta ringgit Malaysia tambahan untuk fokuskan kepada R&D yang berfokuskan kepada penyelesaian untuk komuniti. Sementara 15 juta ringgit Malaysia pula disediakan di bawah MOSTI untuk memacukan usaha negara bagi penghasilan vaksin tempatan. Selepas sektor pendidikan, sektor kesihatan menjadi antara segmen yang menerima peruntukan tertinggi untuk belanjawan 2023 kali ini dengan nilai peruntukan 32.4 bilion ringgit Malaysia. Ringgit melihat peruntukan ini adalah antara usaha negara untuk tambah baik kualiti sistem kesihatan negara kita. Tidak sekadar dari segi infrastruktur, dari segi sokongan, tetapi kebajikan untuk para petugas mereka. Untuk pengetahuan anda, antara masalah yang berbangkit dalam sektor kesihatan negara ketika ini adalah ketirisan tenaga kerja sedang berlaku. Ia secara tak langsung membawa kepada kesesakan di fasiliti kesihatan kita. Seperti yang dikatakan Menteri Kesihatan, antara faktor yang menyebabkan berlakunya ketirisan tenaga kerja ni adalah disebabkan masalah kesihatan mental, masalah peribadi, masalah pegawai perubatan membuat keputusan untuk berhijrah ke luar negara dan ataupun membuka klinik sendiri. Faktor sedemikian secara tidak langsung telah mengakibatkan hampir 3,400 pegawai perubatan kontrak telah mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan. Ini adalah data sejak 2017 ya. Dan untuk tahun 2022 sahaja seramai 1,354 pegawai perubatan kontrak telah meletakkan jawatan disebabkan faktor yang telah saya sebutkanlah tadi. So ini secara tak langsung telah menggugat sistem kesihatan negara dari segi jumlah tenaga kerjanya. Jadi apa penyelesaiannya? Pada bajet kali ini, kerajaan telah bertindak untuk memperuntukkan 3 bilion ringgit Malaysia bagi menampung ketirisan yang berlaku dengan menambah jumlah tenaga kerja merangkumi petugas doktor, doktor pergigian dan farmasi. Dan berdasarkan pada bajet itu, saya tidak pasti sama ada ia mampu membantu negara menampung kembali ketirisan jumlah tenaga kerja perubatan yang sedang dialami. Sebab apa? Bajet tu, untuk maklumat semua, hanya untuk 1,500 petugas sahaja. So saya tidak pasti sama ada ia mampu membantu negara atau tidak. Selain daripada menambah baik jumlah tenaga kerja, kerajaan juga berhasrat pada bajet kali ini untuk mengurangkan kesesakan di bahagian klinik dan hospital. Antaranya perkenalkan skim perubatan madani untuk golongan miskin dengan peruntukan 120 juta ringgit Malaysia. Malah dimaklumkan sekitar 26 buah hospital akan lalui proses naik taraf dan perluasan kapasiti khidmat kesihatan. Seterusnya, tidak hanya tertumpu kepada sektor pendidikan semata-mata, kerajaan melalui program Perumahan Rakyat atau kita panggil sebagai PPR telah menyediakan jumlah peruntukan berjumlah RM15 juta buat kumpulan NGO untuk melaksanakan kelas pemulihan bagi anak-anak yang keciciran dalam pembelajaran. Saya fikir ini satu usaha yang sangat baik, sangat wajar untuk Malaysia perkasakan dia dari semasa ke semasa. Sebab apa? Sejak pandemik 2020, didapati ketirisan keciciran dalam pembelajaran telah berlaku sangat tinggi berdasarkan dapatan UNESCO dan UNICEF sendiri, di mana generasi pelajar ketika ini berdepan dengan kerugian dalam ketirisan pembelajaran ini sekitar 17 bilion US dollar. Itu satu jumlah yang sangat besar dan sekaligus memberi kesan kepada kita sendiri. Negara kita turut berdepan masalah yang sama dan ini akan memberi kesan kepada ekonomi juga secara tak langsung untuk generasi akan datang. Selain peruntukan itu, kerajaan juga turut menyediakan 30 juta ringgit Malaysia untuk merancangkan lagi ekonomi rakyat dalam kalangan komuniti PPR ini melalui pendedahan jualan makanan di bawah platform Cloud Kitchen.
Malah, kerajaan juga turut memperkenalkan inisiatif pendapatan rakyat iaitu IPR untuk membantu tidak hanya komuniti PPR sahaja tetapi golongan berpendapatan rendah miskin tegar B40 untuk tingkatkan pendapatan bulanan mereka. Di mana di bawah IPR terdapat 3 segmen penawaran iaitu Intan Usahawan Tani, Insan Usahawan Makanan dan Ihsan Operator Perkhidmatan. Melalui 3 inisiatif ini, golongan berpendapatan rendah mampu sekurang-kurangnya mendapatkan pendapatan tambahan sekitar RM2,000 Malaysia sebulan. Melalui usaha tersebut, ia tidak sekadar membantu rakyat negara menambah pendapatan tetapi turut meningkatkan kuasa beli dalam kalangan pengguna negara dengan penawaran harga yang lebih rendah. Melalui pengenalan IPR ini, saya kira ia tidak sekadar membantu rakyat yang memerlukan menjana pendapatan lebih baik tetapi ia dilaksanakan untuk menyeimbang kembali ekonomi kita. Sebab apa sekarang ni berlakunya tekanan kos operasi, tekanan kadar faedah, tekanan inflasi telah menyekat kuasa beli rakyat negara kita secara tidak langsung. Malah paras gaji minimum negara juga sebenarnya tidak membantu untuk tingkatkan kuasa beli dalam kalangan pengguna. Dan untuk peningkatan ini juga, ia tidak hanya terjadi kepada pengguna rakyat pendapatan rendah tapi peringkat pengeluar sendiri berdepan kos operasi yang sangat tinggi dan mereka perlu menampung paras gaji minimum yang baharu untuk para pekerja mereka. Ini secara tak langsung kita dapat lihatlah faktor-faktor ini menyekat aliran perbelanjaan ekonomi negara berlaku dengan lancar. Seterusnya, bagi memastikan beban kos sara hidup rakyat Malaysia dikurangkan dari semasa ke semasa, negara pada bajet kali ini telah bersetuju untuk memperuntukkan RM64 bilion Malaysia melibatkan pengagihan subsidi, bantuan serta insentif kepada rakyat Malaysia. Langkah ini merangkumi pengawalan harga barangan pasaran, bantuan kewangan serta penawaran perkhidmatan kepada rakyat negara. Bajet kali ini juga kerajaan turut memberi tumpuan kepada pesawar padi dan pekebun kecil getah, di mana ringgit melihat kerajaan dalam bajet kali ini nak naikkan insentif serta subsidi buat 2 kumpulan penting dalam sektor pertanian negara ni. Jadi mesti ramai terfikir kenapa 2 kumpulan ini diberi keutamaan oleh kerajaan pada bajet kali ini. Saya fikir kita perlu lihat lebih jauh. Sebelum ni peruntukan bajet tidak terlalu tertumpu kepada kumpulan ini. Itu satu. Kedua, tekanan kos. Tekanan kos operasi secara tak langsung telah naikkan kos input dalam sektor pertanian. Antaranya kalau untuk pesawar padi kita dapat lihat kenaikan kos dari segi keperluan racun serangga, racun rumput, dan vitamin untuk kos penanaman padi itu sendiri dah semakin meningkat. Sedangkan hasil tuaian mereka sangat tidak menentu dan disebabkan kenaikan kos input pertanian ni untuk pesawar padi, dia turut secara langsung dianggarkan mampu merosot 50% pendapatan para pesawar. Jadi dengan melalui subsidi tersebut, saya fikir itu adalah antara usaha yang baik kerajaan. Tidak hanya itu, untuk pekebun kecil getah pula, mereka juga turut mengalami ketidaktentuan kos harga getah. Ini secara tidak langsung akan meminimumkan pendapatan kumpulan pekebun kecil getah negara. Maka penyelesaian yang digarapkan pada bajet kali ini untuk petani, kerajaan telah mengumumkan sebelum ini sumbangan bernas RM60 juta Malaysia. Dan kini Bernas juga telah bersetuju untuk melaksanakan perkongsian keuntungan daripada import beras dengan sumbangan 30% keuntungan kepada para pesawar. Sementara pekebun kecil getah pula akan meraih peningkatan bagi meningkatkan pendapatan minimum penoreh getah. Kerajaan bersetuju untuk naikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan RM350 juta Malaysia. Selanjutnya, untuk pekebun kecil getah juga kerajaan telah bersetuju untuk naikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 Malaysia untuk tempoh 4 bulan. Ini sekaligus dapat meringankan bebanan yang ditanggung sekitar 320,000 pekebun kecil dengan peruntukan RM256 juta Malaysia. Selain itu, Belanjawan 2023 kali ini turut memberi tumpuan untuk tingkatkan kecekapan sekuriti makanan di Malaysia. Sebab apa? Kita kalau nak tahu punca dia, Malaysia untuk import sumber makanan sahaja kita dah guna RM63 bilion Malaysia pada tahun 2022.
ini lebih tinggi berbanding dengan 2020 sekitar 55 bilion ringgit Malaysia sahaja. Peningkatan ni walaupun saya sukalah dan usaha bajet kali ini sebab apa? Kita ni dikenali sebagai antara negara yang syurga makanan, pelbagai makanan. Tapi sedangkan sumber makanan kita terlalu bergantung kepada pasaran luar. Antara sumber makanan yang kita peroleh daripada pasaran luar melibatkan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, melibatkan 120 buah negara luar datang kita ambil sumber makanan daripada mereka. Dan kalau saya perincikan lagi, untuk daging, contoh daging kambing kita banyak ambil dekat Australia, daging lembu kita banyak ambil dekat India. Macam buah pula, kelapa dan mangga kita banyak bergantung kepada Thailand, Indonesia. So isu-isu ni yang ingin dikurangkan negara melalui peruntukan yang lebih tinggi pada sekuriti makanan. Maka disebabkan isu sedemikian, kerajaan melihat sektor agro makanan perlu dirombak dengan mengutamakan kemandirian pengeluaran makanan tempatan melalui automasi dan pendigitalan. Melalui usaha itu, Bank Negara Malaysia akan menyediakan dana sehingga 1 bilion ringgit Malaysia di bawah skim pembiayaan agrofood untuk membantu para pengusaha makanan tingkatkan produktiviti pengeluaran. Selain itu, MDEC melalui program Digital AgTech akan latih pekebun kecil untuk terapkan sokongan teknologi pada operasi mereka. Disasarkan sekitar 100 pertubuhan peladang kawasan akan terima manfaat dengan peruntukan 10 juta ringgit Malaysia. Kerajaan juga pada bajet kali ini turut menggalakkan lagi kemasukan pelaburan swasta berasaskan pertanian untuk membantu penyediaan insentif tanah, pembiayaan dan geran teknologi untuk para pengusaha. Di bawah sokongan-sokongan ini, kerajaan juga akan menyediakan 30 juta ringgit Malaysia untuk bekerjasama dengan beberapa kerajaan negeri bagi melaksanakan projek agro makanan. Senada dengan agenda Malaysia untuk memiliki 5 unicorn menjelang 2025, kerajaan pada bajet kali ini sedang memperkasakan usaha kemasukan pelaburan untuk startup tempatan. Antara lain adalah untuk meningkatkan penyertaan syarikat berkaitan pelaburan dalam arena modal teroka. Jadi antara garapan pada bajet kali ini, kerajaan ingin meningkatkan nilai pelaburan dalam kalangan syarikat berkaitan kerajaan, iaitu GLC pada pasaran negara dengan nilai sasaran 50 bilion ringgit Malaysia pelaburan. Langkah itu secara langsung akan membantu pembangunan startup Malaysia, antaranya GLC yang telah menzahirkan minat untuk melabur adalah Khazanah Nasional dan KWSP. Dijangka dua entiti ini akan melabur sekitar 1.5 bilion ringgit Malaysia ke dalam startup tempatan. Tidak hanya itu, 40 juta ringgit Malaysia turut diperuntukkan pada MySafe untuk menyokong startup negara sebagai kaedah pembiayaan alternatif operasi. Dijangka sekitar 300 juta ringgit Malaysia dana tersedia di bawah MySafe. Tak kala Malaysia ke arah digitalisasi, Malaysia juga ingin memperkasakan segmen kelestarian, khususnya peruntukan untuk sektor peladangan. Antara usahanya adalah memberi peruntukan 50 juta ringgit Malaysia untuk galakkan automasi sektor pelandungan berlaku melalui penggunaan robotik dan kecerdasan buatan AI yang secara langsung akan membantu pasaran buruh negara untuk menggaji pekerja tempatan yang berkemahiran tinggi. Selain itu, peruntukan 1 juta untuk PKS turut disediakan bagi memanfaatkan pinjaman untuk meningkatkan kemudahan operasi melibatkan automasi dan digital di bawah dana Bank Negara Malaysia. Selain kelestarian, kerajaan juga menitik beratkan tentang simpanan persaraan kita. Sebab apa? Kita ni adalah antara negara yang bakal memiliki masyarakat tua yang ramai. Maksudnya hidup lebih lama lah. Mana kata sistem kesihatan pun bagus lah. Tiba. Tapi untuk persaraan tu, kalau beberapa tahun akan datang, kalau kita nak bersara, kita kena ada RM600,000 Malaysia. Tapi, kalau kita nak bersara dalam 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita kena ada RM1 juta Malaysia. Nampak tak betapa tingginya keperluan kita nak hidup lepas dah berpenat kerja. Jadi antara usaha negara untuk tingkatkan simpanan tersebut, ini antara garapannya. Kerajaan memaklumkan akan meningkatkan nilai sumbangan padanan air saraan untuk mereka yang bekerja sendiri kepada RM300 Malaysia berbanding RM250 Malaysia sebelum ini.
Usaha tersebut akan memperlihatkan peruntukan berjumlah 30 juta ringgit Malaysia dan akan memanfaatkan lebih 100,000 pencarum. Tambahan pula bagi mereka yang memiliki simpanan kurang daripada 10,000 ringgit Malaysia di dalam KWSP untuk akaun 1 dan mereka itu berusia antara 40 tahun dan 54 tahun, mereka akan menerima tambahan RM500 daripada kerajaan. Dijangka usaha peruntukan bernilai 1 bilion ringgit Malaysia ini akan memanfaatkan seramai 2 juta pencarum KWSP. Manakala untuk awam pula, kerajaan memaklumkan kini dalam proses meneliti sistem persaraan baharu. Bajet kali ini juga kerajaan ingin meminda Akta Insolvensi 1967. Kenapa ini satu pendekatan yang sangat-sangat baik? Sebab apa? Kalau untuk tahun 2022 je, dianggarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia bahawa setiap hari 16 orang muflis. Ini satu angka yang mungkin bagi setengah pihak biasa je. Ini luar biasa. Kalau tak, dia akan menjejaskan struktur imej negara kita. Dan dalam kes muflis ni, beberapa negeri telah menjadi penyumbang kepada kes muflis yang tinggi. Antaranya Selangor, wilayah Persekutuan, Kedah, Johor Bahru. Dan antara sebab kenapa orang kita muflis adalah pertama, pinjaman peribadi. Kedua, pinjaman perniagaan. Ketiga, pinjaman perumahan. Keempat, sewa beli kenderaan. Dan kelima, hutang kad kredit. Jadi tak hairanlah ini satu usaha yang sangat baik untuk kerajaan meminda Akta Insolvensi 1967. Sementara menanti usaha tersebut dilaksanakan, kerajaan juga bersetuju untuk membebaskan status muflis dalam kalangan mereka yang memiliki status lebih dari 5 tahun dan memiliki hutang tidak lebih daripada RM50,000 Malaysia. Maka pada garapan bajet kali ini, usaha pindaan tersebut akan dilaksanakan. Dan sementara untuk menanti usaha itu, kerajaan bersetuju membebaskan status muflis skala kecil dalam kalangan mereka yang memiliki status lebih 5 tahun dan memiliki hutang tidak lebih daripada RM50,000 Malaysia. Usaha pindaan ini menurut Kementerian Kewangan dijangka dapat membebaskan sekitar 130,000 individu pada tahun ini. Akhir sekali, kita akan berbicara tentang hasil negara. Malaysia pada bajet kali ini masih mengekalkan prinsip mereka untuk tak perkenalkan GST dalam pasaran. Mereka masih kekalkan walaupun ramai pihak mengusulkan untuk kembalikanlah GST ni, tapi mereka tidak melakukan tindakan tersebut pada bajet kali ini. Apa yang mereka lakukan adalah pengenalan beberapa cukai baharu dan tindakan kutipan baharu di mana ini merangkumi cukai barangan mewah dan cukai hapus keuntungan modal saham. Meskipun tidak diperincikan kategori barangan yang akan terlibat serta peratusan pengenaan cukai ini, Kementerian Kewangan menyasarkan cukai barangan mewah akan dikuatkuasa pada tahun ini 2023. Sementara cukai keuntungan modal pula pada pasaran saham akan diperkenalkan mulai tahun 2024. Selain dua cukai itu, kerajaan turut memaklumkan akan kenakan duty excise ke atas jualan berkaitan rokok elektronik dan vape pada tahun ini. Lebih menarik, 50% kutipan hasil tersebut telah dijamin akan disalurkan kepada sektor kesihatan negara iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tingkatkan kecekapan perkhidmatan melalui sokongan dana kutipan. Maka itu sahaja garapan serba ringkas yang boleh Ringgit kongsikan bersama anda untuk Belanjawan 2023 kali ini. Sekiranya terdapat pandangan, komen atau keluhan, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa selain YouTube, kita ada TikTok, Twitter dan Facebook. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye!